So, kita teruskan lagi pembacaan kitab Al-Qaulul Maqbul karangan Sayyidi Al-Arif Billah Al-Imam Ahmad Mustafa Al-Alawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah perbahasan kita pada muka surat 41 insyaAllah. Saya ulang lagi sekali, perbahasan kita masih lagi kita bicara tentang ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pada minggu yang lalunya, kita ulang lagi sekali ya, supaya ada kesinambungannya. Sebagaimana yang saya maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab ini dibahaskan dua jenis ma'rifah. Kalau kita senaraikan dalam kitab-kitab yang lain, ada 4 jenis ma'rifah. Yang pertama, masih ingat lagi ya catatan tu. Yang pertama, al-ma'rifah al-haqiqiyah. Ma'rifah haqiqiyah. Apa maksudnya? Iaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Iaitu hanya Allah yang mengenal dirinya dengan sebenar-benar mengenal. Ya, tidak ada di kalangan makhluk Allah yang mengenal Allah sebagaimana Allah mengenali dirinya. Macam kita ni kan, siapa yang paling kenal diri kita? Diri kita. Dan kalau ada orang datang pada kita mengatakan, saya lebih kenal awak, lebih daripada awak mengenal diri awak sendiri, ini satu pembohongan. Ya, I kenal you lebih daripada you kenal diri you sendiri. Betul? Dia tipu. Mana boleh? Kitalah yang mengenali diri kita sendiri. Betul ya? Hatta suami puan-puan pun tidak mengenali puan-puan sebagaimana puan-puan mengenali diri puan-puan. Betul ya? Masya-Allah. Sebab ada kawan-kawan saya sama juga. Ya. Puan-puan pun tidak mengenali diri suami puan-puan sebagaimana dirinya mengenali dirinya. Ada kawan saya, dia datang, dia kata akhir-akhir ni baru dia tahu siapa isteri dia. Ya. Dari segi sifat. Sifat. Jangan tanggapan yang lain, tidak. Dari segi sifat. Ya. Begitulah hakikatnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, al-ma'rifah al-ainiyah. Al-ma'rifah al-ainiyah. Iaitu mengenal Allah dengan melihat dengan mata kasar ni. Ya, melihat Allah benar-benar dengan mata kasar. Siapa? Ahli syurga yang ketika mana berada di dalam syurga dan diizinkan oleh Allah melihat Allah di dalam syurga. Ayat Qurannya yang mana? Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun, wajah-wajah, yawma izin, pada hari itu, hari iaitu ahli-ahli syurga yang berada dalam syurga, wajah-wajah pada ketika itu nadirah, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nazirah, kerana mereka dapat melihat. Jadi di saat ahli syurga berada dalam syurga, melihat Allah secara terang-terang dengan mata kasarnya, tapi mata kasar ketika itu bukan mata kasar seumpama yang ada sekarang ini. Dia dah ditukar mata ahli syurga. Yang sekarang ni, mata apa ni? Oh iyalah, mata manusia lah. Tapi ada di kalangan mata ini, mata ahli taat, ada mata ahli maksiat. Wal-iyazubillah. Harap-harap mata saya, mata tuan-tuan, mata kita semua adalah mata-mata yang taat kepada Allah. Bukan mata-mata yang maksiat kepada Allah. Okey ya? Sebab tu salah satu kalau nak minta maaf, minta ampun dengan Allah, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah dosa mata aku ya Allah. Ampunkanlah dosa telinga aku ya Allah. Ampunkanlah dosa mulut aku ya Allah. Ampunkanlah dosa kaki aku ya Allah. Ampunkanlah dosa hati aku ya Allah. Ampunkanlah dosa kadang-kadang aku berfikir sesuatu yang tak sepatutnya aku fikir ya Allah. Minta semua. Ya, moga-moga kembali ke akhirat nanti tidak ada bahagian anggota yang dibakar oleh Allah. Dengan sebab masih berbaki dosa-dosa yang ada. Okey, selesai. Yang ketiga tu kalau dalam buku ni, dia yang paling bawah tu. Nota kaki angka 33, tapi ma'rifah syuhudiyah. Ma'rifah syuhudiyah. Iaitu mengenal Allah dengan menyaksikan
Allah melalui mata hati. Itu syuhud. Mengenal Allah. Bagaimana caranya? Dengan menyaksikan Allah dengan mata hati. Apa makna menyaksikan Allah dengan mata hati? Merasai Allah itu wujud. Merasai keagungan Allah. Merasai kebesaran Allah. Ya, kerana rasa itu ada sesuatu yang benar. Nak banding dengan faham semata-mata faham. Boleh ya? Sebab tu faham yang paling benar adalah faham dengan hati, faham dengan rasa. Lepas tu di saat kalau orang cakap kat kita apa? You jangan cakap banyaklah, I yang rasa. Masa tu jangan cakap banyak lagi tahu. Kau nak tambah lagi. Kenapa? Kerana dia yang sedang merasai. Kita hanya boleh menasihati, boleh mengingatkan. Kalau dia terkeluar daripada patah-patah perkataan dia, you bolehlah you cakap itu, you cakap ini, tapi I yang rasa, masa tu tuan-tuan dan puan-puan kena diam. Ya, kenapa? Kerana dia sedang merasai. Dan di antara banyak-banyak perkara yang kita kena rasa, rasa wujud Allah. Rasa besar Allah. Rasa berkuasanya Allah. Itu makrifah yang ketiga. Makrifah yang paling bawah, sekarang yang kita sedang belajar ni, iaitu makrifah burhaniyah. Apa makna makrifah burhaniyah? Iaitu mengenal Allah dengan bukti-bukti, dalil-dalil, perbahasan-perbahasan. Allah itu wujud, wujud. Kita kenal tak Allah? Kenal. Siapa Allah? Tuhan yang maha wujud. Apa bukti Allah itu wujud? Wujudnya alam ini. Ini orang yang berada pada tahap ini, sudah dikira mengenal Allah, tapi tahap yang keempat, tahap paling bawah. Tapi tahap paling bawah ni, inilah sebagai permulaan mengenal Allah, sementara kita berjalan kepada tahap yang kedua. Kalau tidak, kita sekadar disebut muqallid, orang yang ikut-ikut. Kenapa? Kerana tak tahu dalil. Okey, boleh. Untuk orang awam macam kita ni, saya, tuan-tuan dan puan-puan ni, kita ni orang awam tau. Jangan rasa alim ya. Sama lah saya pun. Ya. Seseorang itu dah dikira tak ada hadap dengan Allah kalau dia telah merasa dirinya dah alim. Alim juga saya ni. Tak pernah rasa. Tapi dia tak guna bahasa Arab. Dia guna bahasa Malaysia. Banyak tahu juga saya ni. Betul ya? Pada hadiah nak mati besok pun dia tak tahu. Dia nak demam besok pun dia tak tahu. Dia nak sakit besok pun dia tak tahu. Okey, selesai. Jadi, saya nak ulang pembacaan daripada nota kaki 33 tu ke bawah tu supaya tersusun ingatan dan pemahaman kita. Saya ulang lagi sekali ni, sekadar nak baca secara begitu. Ma'rifatullah, mengenal Allah, yang asas ialah berasaskan dalil. Mengenal Allah yang paling asas, mesti berasaskan dalil, berpandukan dalil. Iaitu meyakini kewujudan Allah. Yakin sungguh-sungguh dalam hati kita Allah itu wujud. Berasaskan apa? Berasaskan kewujudan makhluk ciptaan Allah. Allah itu wujud? Ya. Mana bukti wujud? Yang Allah cipta ni. Itulah buktinya. Ia disebut sebagai makrifah burhaniyah. Jika peringkat yang lebih tinggi pula ialah mengenal dan merasai kewujudan Allah dengan hati. Tapi peringkat yang lebih tinggi daripada yang kita sedang bahas ini ialah mengenal Allah dan merasai Allah itu wujud dengan hati kita. Sehingga seseorang hamba itu menyembah Allah seolah-olah menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah di mana? Di hati. Saya ulang lagi sekali perkataannya. Mata melihat, akal memandang, hati menyaksi. Mata melihat. Lihatlah apa yang Allah cipta sebagai bukti wujud Allah. Akal memandang. Apa pandangan kita terhadap alam yang kita lihat? Kita mengatakan bahawa penciptanya benar-benar berkuasa. Penciptanya benar-benar hebat. Dan saksikanlah segala apa yang kita lihat dan apa yang kita pandang dengan akal dalam hati kita. Bahawa Allah itu benar-benar wujud. Dengan apa? Dengan rasa hati kita. Okey, boleh insya-Allah. Ia adalah martabat ihsan. Dan bila mana kita telah sampai kepada satu tahap hati kita menyaksikan Allah, ia telah berada pada maqam atau martabat ihsan. Yang Nabi kata apa dalam hadis Matan Arba'in, Imam Nawawi, hadis 40. Hadis yang kedua.
an ta'budallah ka'annaka tarahu. Hendaklah kau sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Fa in lam takun tarahu, tapi kalau tidak berada pada tahap itu, kalau kamu tak nampak Allah, ya tak menyaksikan Allah, sebenarnya nampak di situ menyaksikan Allah dengan hati kamu, fa innahu yarak, kamu kena rasa Allah sedang melihat kamu. Dua keadaan. Ya, sama ada hati kita menyaksikan Allah di saat kita rukuk dan sujud, di saat kita baca Quran, di saat kita berzikir. Kalau tidak sampai kepada tahap itu, kita kena merasai bahawa Allah sedang melihat kita. Okey. Baik, seterusnya, atau yang dinamakan juga martabat ihsan ini, ataupun boleh dua. Sama ada dia telah dikira berada pada tahap yang dikatakan martabat atau maqam al-ihsan, ataupun disebut ma'rifah asy-syuhudiyah. Ma'rifah mengenal, syuhudiyah dengan menyaksikan dengan mata hati kita. Peringkat tersebut hanya dapat dicapai dengan proses penyucian jiwa. Maka untuk tahap pertama, mengenal Allah dengan dalil-dalil, kena belajar macam kita ni. Buka kitab, bahas satu persatu. Nanti lepas ni kita akan bahas satu-satu dengan akal kita. Kita akan bahas satu-satu insya-Allah lepas pada ni. Muka surat 42. Tetapi untuk naik maqam kepada yang menyaksikan dengan hati, belajar kena terus belajar, kerana tidak akan mungkin sesuatu tanpa ilmu, tapi kena ada satu proses penyucian jiwa. Hati ni. Hati ni kan banyak sesuatu. Adik-adik ya, tolong diam sikit boleh tak? Ni kita nak belajar ni. Biasalah ya, anak-anak. Suara-suara ahli syurga. Dia tak ada dosa tu. Jangan marah kat dia. Marah pada ahli syurga. Yang kena marah pada diri sendiri. Yang umur 60, 40, terhegeh-hegeh nak masuk syurga. Samalah saya pun. Betul. Tu siapa tu? Ahli syurga. Tak ada dosa. Sebab tu kita bila mana kita tengok anak-anak, kita rasa, ya Allah, dia tak ada dosa. Tapi kalau kita tengok orang yang lebih tua pada kita, ya Allah, dia sujud dahulu pada Allah daripada aku. Dia baca Quran dulu nak banding dengan aku. Dia solat dulu nak banding dengan aku. Maka dia lebih baik daripada aku. Betul kan? Kalau tengok budak-budak, ya Allah, dia tak ada dosa. Aku yang dah matang ni. Dah matang ya? Ke belum lagi? Orang ni nak tahu matang tak matang, dia sudah semakin jauh dengan dosa, semakin dekat dengan pahala. Semakin jauh dengan engkar, semakin dekat dengan taat. Maka orang tu sedang melalui kematangan yang luar biasa. Tapi kalau umur 60, duk sibuk lagi mengumpat, duk sibuk lagi cerita orang ni belum matang. Kerana dia menjerumuskan diri dia ke lebah bahaya. Okey ya? Tajuk apa dah kita ni? Tajuknya ialah menyucikan jiwa. Salah satu jiwa yang bersih adalah jiwa yang memandang diri sendiri lebih buruk nak banding dengan orang lain. Tapi jiwa yang kotor, jiwa yang merasa diri itu lebih mulia daripada orang lain. Lebih berilmu daripada orang lain. Lebih baik daripada orang lain. Lebih dekat dengan Allah nak banding dengan orang lain. Ini jiwa-jiwa yang kotor. Boleh ya? Ni kadang-kadang orang dia rasa dia hebat. Dia rasa dia mulia. Dia rasa dia pandai. Orang lain semua tak pandai, dia seorang pandai. Orang lain semua hina, dia seorang yang mulia. Orang lain semua lemah-lemah, dia saja yang kuat. Ini orang ni sebenarnya dia sedang melalui satu proses yang meletakkan diri di satu tempat yang tak ada nilai di sisi Allah. Sebab tu Allah ni dia menilai orang-orang yang rasa diri tu hina. Rasa diri tu berhajat kepada Allah dan bergantung dengan Allah. Baik, maka proses dia bagaimana semua ni? Penyucian jiwa, tazkiyatul nafsi dalam bahasa Arab. Kalau kita baca satu ayat Quran, 155 ke 150 suratul Baqarah. Saya ni kalau angka, minta maaf lah ya. Saya ni bukan otak angka. Dulu exam matematik map kan. Matematik tu. Tak payah cerita lah, malu, buat malu je. Tak apa. 155 atau 150. Kama
arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina kama sebagaimana arsalna fikum rasulan kami telah mengutus di kalangan kamu seorang rasul. Yatlu alaikum ayatina, rasul itu tujuannya ialah untuk membaca kepada kamu ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan menyucikan kamu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajar kamu Alkitab iaitu Al-Quran, Al-Hikmah iaitu sunnah. Baik. Antara perkataan membaca ayat-ayat kami kepada kamu, kemudian menyucikan kamu, barulah mengajar kamu. Jadi kata ulama, antara belajar dengan menyucikan jiwa, Allah dahulukan perkataan penyucian jiwa. Karena jiwa-jiwa yang kotor tidak akan mampu menerima ilmu-ilmu yang bersih daripada kitab-kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah yang mutahharah, yang suci. Yang ni. Sebab tu kadang-kadang kita kata, kenapa tak melekat ayat-ayat suci dalam hati kita? Kenapa tak melekat ilmu-ilmu? Kerana hati kita kotor. Kalau melekat pun, ilmu itu akan jadi kotor. Sebab tu berapa ramai manusia ni, makin alim makin sombong, makin alim makin sombong. Ulama dahulu makin alim makin tawaduk, makin alim makin rendah diri. Ya, ulama dahulu. Tapi orang sekarang ni makin ada gelar, makin nampak ya, macam-macam lah. Tuan-tuan tengoklah apa yang ada dalam YouTube, dalam TikTok, dalam segala-galanya. Okey, setakat tu selesai. Dan menyuci ni biasanya kata ulama kena guna sabun. Lepas tu kita nak bersih badan kita ada sabun, mandi. Kita nak bersih pakaian kita ada sabun bersih pakaian. Nama tak payah cerita lah, banyak nama-nama ni kan. Nak bersih apa? Kereta ada sabun untuk kereta. Ada orang mandi dengan sabun fat, ada. Sabun fat kan bersih, nampak putih, baju bersih. Mandilah dengan sabun fat. Tak nak. Klorok lagilah bersih. Tampaklah kat muka tu biar nampak putih sikit. Tak mau. Apa maksud saya nak sampaikan ialah setiap unsur ada sabunnya sendiri. Maka sabun untuk hati ni kata ulama, zikir. Zikir. Sesiapa yang banyak berzikir, hati dia makin bersih, makin bersih, makin bersih. Sebab tu kalau kita duduk dengan ulama-ulama, murabbi, mursyid, mereka akan bekalkan kepada kita pertama ilmu, yang kedua zikir. Ya, zikir. Allah. Tu saya, kalau ingat saya cerita-cerita macam ni, ingat bila mana duduk dengan para masyayikh, para habaib. Ya, menyebabkan kita ada satu kenangan yang indah bersama mereka. Kerana apa? Apa yang mereka ajar kita, mereka praktikalkan kepada kita, dan kita merasai apa yang apa yang sepatutnya kita rasa. Ya, rasa kebesaran Allah, rasa keagungan Allah. Walaupun tak banyak, ada sedikit rasa. Kadang-kadang walaupun dia hilang, kadang-kadang dia datang balik. Kenapa? Berkat-berkat zikir duduk dengan para masyayikh. Yang selalu saya baca. Tapi saya ni, sebenarnya saya ni itu sikit. Menyebabkan saya jadi rugi banyak benda. Saya hafal yang saya rasa nak saya hafal. Padahal benda ni banyak. Dan kadang-kadang zikir itu panjang. Tapi ada dia panggil apa? Ada part-part yang tertentu yang saya rasa memang terasa di hati. Yang lain saya tak hafal. Itu kadang-kadang saya baca yang sama. Tapi ada juga bila mana kita baca, ada rasa jugalah. Ya, ada rasa. Contoh ada satu tu. Dalam bab ni. Kenapa hati ni perlu disucikan? Supaya hati sentiasa merasai wujud Allah. Sentiasa rasa. Tak hilang rasa tu. Ada satu tu, yang saya dah banyak kali ulang ni, tapi tak apa. Zikir ni benda yang sama je. Kalau kita zikir, macam kita contoh zikir yang mana? Yang selalu ulang-ulang. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu juga bacaan dia. Tapi kalau kita sambung, sama juga.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa kita? Samalah, cuma alunan-alunannya berbeza. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ini zikir yang sama. Suara saya ni tinggi, agak tinggi, suara tinggi. Tapi kita dah mula dengan tinggi tadi. Tak apa. Tapi itu antara zikir-zikir yang selalu kita duduk baca. Tapi bila mana kita duduk dengan masyayikh tertentu ni, dia lain zikir dia. Contoh saya buat contoh. Kun ma'allahi tara Allah ma'ak watrukil kulla mahazir tama'ak. La ilaha illallah, Allah, Allah. Wassala ala maulai Rasulillah. Dia alun dia lain. Tapi dia lebih tajam. Tajam dia punya tajam. Dia menusuk hati. Okey, itu salah satu daripada kaedah-kaedah penyucian jiwa. Ada zikir yang boleh kita baca secara munajat, ada zikir yang kita baca biasa. Baca biasa. Baik. Satu lagi apa dia? Untuk sampai ke tahap itu, pemurnian akhlak. Betul, akhlak ni kena minta. Ya Allah, Engkau sempurnakanlah akhlak kami, ya Allah. Kau perbaikilah akhlak kami, ya Allah. Kau tambahkanlah akhlak kami, ya Allah. Kerana manusia ni makin baik akhlak, makin baik jiwa dia. Kalau akhlak dia buruk, jiwa dia akan makin rosak. Akhlak dia dengan Allah, akhlak dengan Rasulullah, akhlak dia dengan ibu bapa. Ya, sebab tu anak-anak dipesankan sangat, jangan pernah sekali-kali kurang akhlak dengan ibu dan bapa. Dia akan memberi kesan pada hidup dia, dia berjaya, itu tak payah cerita lah, tak akan berjaya. Dunia dan akhirat dia. Tapi jiwa dia makin buruk, makin buruk, makin buruk. Baik, dan merealisasikan ataupun perealisasian makna kehambaan dalam diri insan. Salah satu daripada benda yang selalu kita kena jaga sungguh-sungguh, hadirkan rasa diri tidak lebih daripada seorang hamba. Jangan pernah rasa, apa makna hamba? Hamba ni ialah tidak memiliki apa-apa. Termasuk diri kita sendiri pun bukan milik kita. Mana bukti diri kita bukan milik kita? Kita tidak mampu menentukan sesuatu ke atas diri kita sendiri. Kita tak mampu menentukan bahagia atau deritanya kita. Betul ya? Berapa orang nak bahagia tapi derita? Berapa orang yang dalam derita itu tapi bahagia? Boleh? Adakah dalam derita tapi bahagia? Kerana bahagia adalah bahagia. Bahagia tak akan lenyap dengan sebab menangis. Adakah menangis itu sudah tidak bahagia? Berapa ramai orang menangis tapi bahagia? Betul ya? Dapat cucu menangis, bahagia. Anak kahwin menangis kerana bahagia. Setakat itu dulu, nanti kita bincang tajuk lain pula. Saya semalam forum di apa? Dah tak ingat dah, di Putrajaya. Forum Keluarga Sakinah di Putrajaya.
Allah, apalah tempat. Perbadanan Putrajaya. Keluarga Sakinah. Tapi soalan dibagi pada saya soalan yang kurang sesuai. Ya, supaya cerita pasal Aidilfitri. Saya kata, lepas tu dia kata, apa adab kita pada hari raya Aidilfitri? Kenapa kita nak bicara tentang adab Aidilfitri, kita dah tak beradab dengan Ramadan. Di saat Ramadan nak berakhir, kita tanya soalan Aidilfitri. Okeylah, setakat itulah dulu ya. Saya tak kenal ada panel yang kedua tu, hebat orangnya. Muda lagi. Doktor Fitri Haris. Rupa-rupanya selebriti. Saya tak kenal. Yalah, kita kan bukan selebriti kan. Kita dunia kampung kan. Nampak lembut aja orang. Handsome pula tu. Allahu Rabbi. Suaranya merdu. Suara merdu. Ialah kumpulan UNIC. Saya tak tahu. Kita buat selamba je. Rupa-rupanya. Ya, orangnya lembut, handsome orangnya, bagus, subhanallah. Akhlaknya bagus, belajarnya tinggi, suaranya sedap. Dia cerita apa? Dia buat event apa-apa kan. Contoh orang bayar dia 10,000. Dia bagi kat mak dia 8,000, dia ambil 2,000 aja. Oh, subhanallah. Ni anak-anak yang hebat lah, hebat. Tapi kenapa dia hebat? Sebab dia hormat mak dia. Siapa nak hidup atas muka dunia siapa yang nak hidup atas muka dunia ni, Allah jadikan dia raja. Dia jadikan ibu dia sebagai raja. Allah akan bagi kepada dia kehidupan seorang raja. Dengan kayanya, dengan masyhurnya, dengan hebatnya, dengan orang pandang hormatnya, raja kan. Bila mana dia meletakkan ibunya sebagai seorang permaisuri dalam hidup dia. Itulah. Subhanallah. Sayyidina Uwais Qarni, kenapa dia mulia di langit? Kerana dia menjadikan ibu dia adalah permaisuri hidup dia. Hidup ni seluruhnya untuk ibu. Ayah jangan lupa, ayah sama. Jangan lupa, cuma selalu disebut ibu. Sebab orang ni berani lawan ibu aja. Ayah dia tak berani, kena lempang jawab dia. Tapi, bukan nak merendahkan ayah, tidak. Ayah dengan ibu sama. Sama. Derhaka pada ayah atau ibu, dua-dua akan masuk neraka. Tapi siapa yang merajakan dan menjadikan ibunya permaisuri, Allah akan jadikan dia raja di dunia dan di akhirat. Oh, bagus, subhanallah. Cuma dia cerita, dia kata sekarang ni ada satu filem dalam TV malam-malam ni. Tajuk dia apa? Mencari Cinta Yang Hilang. Ada satu drama dalam TV sekarang ni. Dia cerita, saya tak tahu. Mencari Cinta Yang Hilang. Tak tahu. Memang bagus tu. Saya pun sentuh sedikit dah. Saya kata saya banyak belajar tentang cinta. Ya. Rupanya kita mendakwa diri kita cinta. Rupanya kita tidak cinta rupanya. Kita tidak pernah mencintai dengan sebenar-benar cinta. Kerana apa yang kita rasa cinta itu bukan cinta. Ya, kerana cinta tak akan pernah hilang. Yang hilangnya diri pencinta tu. Dia hilang punca daripada cinta yang sebenar. Tak apa, setakat tu dahululah ya. Cerita dia kata ada seorang orang tua kahwin dengan orang muda. Ni saya nak cakap kehidupan. Orang tua kahwin dengan orang muda. Orang tua ni lelaki, yang muda ni perempuan. Perempuan ni minat pada lelaki lain dan curang. Lelaki ni hebat. Dia kata, okey, kalau you dah tak nak kat I, you kahwin je dengan yang lelaki yang you nak tu. Okey, kahwin. Tapi, I nak suruh you duduk di rumah kita ni. Laluilah kehidupan dengan bahagia, dengan orang yang dicintai itu. Cuma dia kata saya nak ada ruang dalam kawasan ni, saya nak buat satu pondok di situ, saya nak duduk situ. Sebab saya nak tengok anak saya membesar. Dia kata cerita tu cerita benar. Cerita benar. Okeylah, itu kehidupan. Ada yang orang lalui. Sebab tu kadang-kadang kita ni kalau dah umur 60, jangan cuba-cuba kahwin dengan umur 20.
Itu pengajaran dalam hidup. Tapi jodoh adalah jodoh. Jangan pernah menafikan takdir Allah. Pula. Ini kehidupan. Ini kita dengan Tuhan ya. Saya bicara kita dengan Allah. Kalau kita bicara tentang diri kita sendiri, okey silakan. You dengan diri you sendiri, you letaklah macam mana perancangan, you buatlah apa yang you nak. Tapi bila mana kita tahu diri kita ni adalah milik Allah, hamba. Apa makna hamba? Tidak memiliki apa-apa, termasuk diri kita. Habis siapa kita ni? Allah yang punya hamba. Maka sentiasa menghadirkan diri tidak lebih daripada seorang hamba. Lalu ia hidup ni dengan kehendak Allah. Itu yang saya baca tadi. Sebab tu saya nak huraian ni lah. Sebab tu saya baca tadi. Yang tadi. Ingat tak yang saya alunkan tadi? Kun ma'allahi tarallaha ma'ak watrukil kulla wa hadhir tama'at. Kun ma'allah. Hiduplah kamu bersama Allah. Tarallahi ma'ak. Kamu akan lihat Allah akan bersama denganmu. Watrukil kulla. Kamu tinggalkan segala-galanya. Daripada hati ni. Apa makna tinggalkan? Hatimu bebaskan daripada segala-galanya. Tinggal. Jangan gantung hati pada seorang isteri. Jangan gantung hati pada seorang suami. Jangan gantung hati pada jawatan. Jangan gantung hati kita pada anak-anak cucu kita. Gantung hati kita dengan Allah. Watrukil kulla. Wahadhir tama'ak. Tolong hati-hati apa yang kamu tamak dalam hati kamu. 60, macam-macam ada dalam ni. Nak itu, nak ini. Dah. Satu lagi, anak-anak tu kan. Kadang-kadang kita, anak yang dah kahwin, anak yang dah besar, dia ada hidup dia. Jangan kita tamak menentukan kehidupan dia. Biar dia lalui kehidupan dia. Mama nak macam ni, mama nak macam ni. Ya ke? Cucu mama mesti macam ni. Ya ke? Jangan. Biarkan dia. Bebaskan hati kita. Inilah. Jadi dari satu sudut, orang tadi tak sepatutnya dia dah umur 60. Jangan kahwinlah dengan umur 20, 30. Bagilah dikahwin dengan sebaya. Tapi kalau dah jodoh, itu adalah jodoh takdir Allah. Terima je lah. Tapi bila mana terima, itulah antara ujian dia. Tapi sepatutnya bila mana si isteri itu dah nak kat orang lain, lepaskan dia, cari orang lain. Ya. Tak perlu terhegeh-hegeh kerana seorang wanita. Begitu juga perempuan. Jangan terhegeh-hegeh nak merayu dan merintih cinta hanya dengan seorang lelaki. Hidup ni sudah terlewat. Masa umur 20, okey. 30, okey. 40, okey lagi. 60, dah. Biarkan suami nak pergi mana. You pergilah, you nak pergi mana. Tapi you jangan buat benda haram, sudah. You jangan pergi buat benda haram dan jangan balik bawa benda haram. You pergilah dengan Allah. Semoga Allah jaga you. Air pun dengan Allah. Tapi kalau you nak apa-apa khidmat air, bagi tahu aja. Nak roti, nak kopi, nak teh. Subhanallah. Okeylah insya-Allah ya. Okey selesai. Tajuk apa ni? Ini lambat dah baca macam ni. Okey selesai. Saya tak nak, saya tak mau dah. Saya tak mau dah. Saya mengajar tuan-tuan dan puan-puan, saya amanah kena jaga masa. Kalau nak cerita, banyak cerita. Ya, cerita saja habis. Baik. Yang kita duk cerita tadi, perbahasannya dibahas dalam ilmu tasawuf. Bukan ilmu ini. Kalau nak panjang lebar tentang hati ini, ilmu tasawuf. Itu baru kita menyelam dalam dunia yang kita sedang bicara. Okey, selesai. Nota kaki angka 34. Kalau kita rujuk balik pada muka 40 yang atas tu. Sekejap ya. Ia merupakan martabat ma'rifatullah yang paling asas bagi seorang yang beriman yang mengeluarkan seseorang daripada belenggu taklid dalam akidah kepada tahap ma'rifah, pengenalan dan pengetahuan, mempunyai perasaan. Apa maksudnya? Walaupun kita bahas dengan akal kita untuk kita faham, maka tempat tujuan sebenarnya ialah dalam mengenal Allah ini adalah hati. Maka iaitu seseorang yang mempunyai kesedaran daripada akal fikiran yang minimum sekalipun. Itu maknanya kita nak sebut bahawa dalam kita mengenal Allah, mesti kita kena dia kadang-kadang begini. Saya tanya soalan begini. Akal tu di mana?
Akal tu di hati. Maka sebab tu dah mempunyai perasaan yang rendah dari segi kesedaran akal. Akal bila mana dia sedar dengan sebenar-benar sedar, maka dia sudah mula untuk merasai. Tapi yang banyak merasai adalah di hati. Akal tu di hati tau. Yang ni bukan akal ni, yang ni otak. Yang kat sini otak. Otak ni untuk berfikir. Akal ni untuk faham. Sebab tu orang non-Muslim ni, akal dia sudah tidak berfungsi kerana hati dia sudah mati. Sebab hati dia sudah kufur kepada Allah, akal tu ada dalam hati. Yang ni kalau kita bahas nanti panjang pula. Sebab tu ada setengah ulama dia bahagi iman tu ada dua. Imanul aqli dengan imanul qalbi. Iman pada akal, iman pada hati. Tapi tempat letak iman sebenarnya di hati, bukan pada akal. Tapi akal ini boleh memahami untuk membawa iman ke dalam hati. Okay, selesai situ. Baik, nota kaki angka 35. Kerana wujud makhluk itu melazimkannya akan wujud Maha Pencipta baginya. Ya. Wujud makhluk ini, adanya makhluk ini, mesti adanya pencipta. Tak mungkin adanya makhluk tanpa pencipta. Okey, kita bincang sekejap tajuk makhluk. Siapa makhluk? Selain Allah, makhluk. Selain Allah, makhluk. Sama ada makhluk tu nampak atau tak nampak. Dia tetap makhluk kalau selain Allah. Apa yang tak nampak? Jin tak nampak. Malaikat tak nampak. Iblis tak nampak. Syaitan tak nampak. Ni makhluk. Sama ada nampak atau tidak, dia adalah makhluk. Baik, makhluk ialah sesuatu yang baharu. Ini satu benda yang kita kena faham. Kita ni makhluk ya. Apa makhluk ni? Sesuatu yang baharu. Sifat perkara baharu ialah mana bukti kita baharu? Allah qadim atau kidam. Allah tu kidam, sedia kala. Kita ni makhluk baharu. Apa makna kidam? Tidak ada permulaan. Apa makna baharu? Yang ada permulaan. Apa makna kidam? Yang sudah sedia ada. Apa makna baharu? Yang bermula dengan tiada, barulah dia tu ada. Itu bahasa-bahasa ringkas. Tapi kita baca di sini. Sifat perkara baharu ialah berubah-ubah. Sifat perkara baharu adalah berubah-ubah. Sebab tu saya nak tanya begini tuan-tuan dan puan-puan. Ini antara poin penting. Apa yang paling bernilai dalam hidup kita? Saya tanya, saya jawab. Yang paling bernilai dalam hidup ini adalah sesuatu yang kekal. Walaupun sedikit. Okay, apa yang kekal? Ini saya nak bagi tahu. Yang kekal adalah Allah. Sebab tu jangan mengejar yang lenyap, yang hilang. Kejar yang kekal. Contoh, Lailatul Qadar. Ini kita berada pada 10 akhir Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni 365 hari, hanya ada 1 hari sahaja. Macam mana kita nak cari? Allah Maha Penyayang kepada kita. Dia letak Lailatul Qadar bulan Ramadan sahaja. Selesai. Daripada Ramadan, dia letak 10 malam terakhir. Selesai. 10 malam terakhir biasanya berlaku di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Sayangnya Allah kepada kita. Tetapi 1 tahun hanya ada 1 malam. Okay. Sebab itulah yang paling bernilai yang satu-satunya. Tetapi Lailatul Qadar ni walaupun satunya malam itu, tapi dia berulang. Tapi dia lenyap, dia datang lagi. Dan dia hilang lagi, dia datang lagi. Sebab tu ada setengah ulama mengatakan, apakah malam yang paling bernilai? Malam hari Nabi lahir. Malam hari Nabi lahir. Kerana dia datang sekali, dia tak akan datang lagi. Tapi Lailatul Qadar dia datang tapi dia hilang. Dia datang, dia hilang. Sebab tu bulan Ramadan ada 2 benda yang kekal, yang tak hilang selama mana kita masih hidup.
Lepas tu kadang-kadang kita kata, kejarlah Lailatul Qadar. Kejarlah Lailatul Qadar. Kan itu anugerah Allah. Kita kena menghargai anugerah Allah. Tapi apa yang kita kena kejar? Ada dua perkara di bulan Ramadan yang tak hilang sampailah kita meninggal dunia. Apa dia? Solat jamaah dengan Quran. Kalau kita mampu mempertahankan dan mengekalkan sesuatu yang tidak hilang, bulan Ramadan pun ada, bulan Syawal pun ada, bulan ke depan pun ada, bulan Muharram pun ada, bulan Rejab pun ada. Solat jemaah dengan Al-Quran. Tapi oleh kerana kita tidak faham, kita mengejar Lailatul Qadar. Setelah habis malam Lailatul Qadar, mulalah kita melenyapkan diri daripada rumah Allah. Ini orang yang tak faham konsep kehidupan. Sebab tu yang paling bernilai di dunia yang kekal. Maka kejar yang kekal. Jangan kejar yang sekejap ada, kejap hilang. Kejap ada, kejap hilang. Program Ramadan yang kekal pertama adalah solat berjemaah. Yang wajib itu. Yang kedua adalah Al-Quran. Lailatul Qadar kejar juga. Tapi saya nak sebut satu perkara. Lailatun malam. Qadar, qadar. Atau nilai. Apa nilai dia? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi tuan-tuan pernah dengar satu kisah, satu cerita daripada Abdullah bin Umar. Disebut Sayyidina Ibni Umar. An Sayyidina Ibni Umar. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia cerita kepada kita, anna rajulan ja'a ila Nabi. Ada seorang lelaki, dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya dua soalan kepada Nabi. Dia kata, wahai Nabi, ayyun nasi ahabbu ila Allah. Wahai Nabi, di kalangan ramai-ramai manusia ni, yang mana yang paling dicintai oleh Allah? Yang mana dicintai oleh Allah? Soalan yang kedua, wahai Nabi, ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Soalan kedua, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi jawab, orang yang paling dicintai oleh Allah ialah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang paling Allah cinta di kalangan kita ni, yang paling Allah cinta, orang yang paling banyak bagi manfaat pada orang lain. Dan orang yang paling kita kena bagi banyak manfaat daripada diri kita kepada dia, ibu dan ayah kita. Dan kalau suami, yang paling banyak dia kena bagi manfaat pada isteri dia. Kalau isteri, yang paling banyak dia kena bagi manfaat pada suami dia. Sebelum dia bagi manfaat pada orang lain. Tapi orang yang paling banyak bagi manfaat pada orang lain, dia adalah sebenarnya saya salah baca hadis ini. Saya pergi kedua, hadis yang kedua. Tapi ada satu lagi. Tak apa, kita kemudian sikit nanti kita. Yang kedua, amalan apa yang paling disayangi oleh Allah? Allah paling cinta amalan tu. Tak di manusia. Ni paling cinta amalan. Nabi kata apa? Nabi mengatakan, sururun tudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati orang Islam. Amalan yang paling Allah cinta, amalan yang paling Allah suka, amalan yang paling Allah sayang ialah kegembiraan yang kita masukkan dalam hati orang Islam. Apa maknanya? Kita buat orang gembira. Gitu. Kita buat sesuatu supaya orang gembira. Contoh anak yatim kan, sedih dia tak ada pakaian. Kita beli pakaian, kita bagi kat dia. Gembira dia. Ini amalan yang paling Allah sayang. Dan siapa anak yatim di sisi kita? Kalau suami isteri dia tu anak yatim, mak dia dengan ayah dia dah mati dah. Sian kat dia, gembirakan hati dia. Tak adalah, tu contoh lah. Kadang-kadang kita duk sibuk gembirakan hati orang lain, hati orang yang paling dekat dengan kita, kita deritakan dia. Boleh? Okey. Cuma tadi silap saya nak sebut tadi. Mungkin saya dah salah dah. Sebab saya nak cepat. Saya tak suka lambat-lambat. Jadi cepat sangat tak boleh juga kan. Saya nak Ibnu yang tadi. Begini.
Ada seorang sahabat, dia datang jumpa Sayyidina Ibnu Abbas. Saya nak cerita Lailatul Qadar. Ada seorang sahabat, dia datang jumpa Sayyidina Ibnu Abbas. Dia tanya, wahai Sayyidina Ibnu Abbas, apakah hari yang paling baik? Kemudian dia tanya lagi, apakah bulan paling baik? Dan apakah yang dikatakan amalan yang paling baik? Oh, saya pergi ke situ tadi. Tak apa, biarkan. Maka Sayyidina Ibnu Abbas kata, khairul ayyami yaumul jum'ah. Hari paling baik, hari Jumaat. Wa khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan paling baik, bulan Ramadan. Wa khairul a'mal, amalan yang paling baik ialah as-salawatul khams, sembahyang 5 waktu. Sepatutnya saya huraian ni dulu baru saya begitu, tak apalah. Mana-mana tuan-tuan sekalian. Jadi, selesailah soalan. Betul tak jawapan tu? Betul. Sahabat ni pergi jumpa Sayyidina Ali, dia tanya pula Sayyidina Ali soalan yang sama. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kalau kamu tanya ulama, kamu tanya orang bijak pandai, kamu tanya ahli fiqh, itulah jawapan sebagaimana yang diberi kepada kamu oleh Imam Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas. Tapi aku ada jawapan yang lain, kata dia. Ada jawapan yang lain. Apa dia jawapan yang lain? Dia mula daripada bawah. Dia kata amalan, kata hari yang paling baik, ya, dimulai daripada bawah. Sekejap ya. Kalau amalan yang paling baik ialah amalan, dia mula dengan amalan, dia yang ketiga. Amalan yang paling baik ialah yang mana kamu lakukan amalan itu, Allah terima amalan itu. Itu yang paling baik. Ya, amalan paling baik, tak kira sedekah, tak kira solat, tak kira hari apa, tak kira malam apa, tak kira di mana, amalan tu Allah terima. Itu amalan paling baik. Bukan Lailatul Qadar yang paling baik. Tapi Lailatul Qadar tu, amalan itu diterima dan diganda. Nombor satu sekali, tuan-tuan kena pastikan amalan itu diterima. Itulah amalan paling baik. Kalau malam Lailatul Qadar pun amalan itu tidak diterima. Tahu tak siapa yang Allah tak terima amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar? Antaranya ialah kaki botol. Yang kedua, pengadu domba. Suka laga-lagakan orang di media massa dan sebagainya. Allah tak terima dia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian, yang ketiga, orang yang derhaka pada ibu dan bapa. Lepas tu tuan-tuan, 10 yang terakhir ni, telefon pada ibu dan ayah kalau masih hidup. Ziarah ibu dan ayah, minta redha dia. Kerana kalau kita berada malam Lailatul Qadar pun, orang yang telah tersenarai di sisi Allah, derhaka pada ibu dan ayah dia, sakitkan hati ibu dan ayah dia, Allah tak terima Lailatul Qadar dia. Kemudian yang putuskan silaturrahim. Mesej je lah sikit ni. Mesej tak apa, khabar, sihat ke? Padahal jumpa tak boleh. Tak bertegur, tapi mesej. Ya, apa-apa minta maaf lah. Supaya apa? Melepasi syarat. Okay, ada dua amalan saya tak ingat. Tapi itu yang paling penting. Amalan yang paling penting ialah pertama Allah terima amalan tu. Kalau Allah tak terima amalan tu, walaupun malam Lailatul Qadar, dia tidak baik. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ialah Lailatul Qadar itu malam yang bernilai. Persoalan sekarang, diri kita ada nilai tak? Sebab tu Syekh saya, dia lebih hurai dari sudut ini. Dia kata, kalau aku cerita pada kamu malam Lailatul Qadar, itu sudah jelas. Khairun, Allah sendiri mengatakan, khairun min alfi syahr. Lebih baik pada 1000 bulan. Segala amal, solatnya, apa lagi, baca Qurannya, bangun malamnya, zikirnya, sedekahnya pada malam itu, semua kita dah tahu dah. Persoalannya ialah, dirimu yang melakukan amalan itu, adakah kamu bernilai untuk diterima amalanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai itu kita kena lihat satu pada malam itu, satu pada diri kita. Tapi kalau kita orang anak-anak yang derhaka kepada Allah, derhaka pada ibu dan ayah kita, anak-anak derhaka, anak-anak itu yang tak ada nilai di sisi Allah untuk diterima ibadah dia, sekalipun malam tu Lailatul Qadar. Ya. Okey kalau dia senyum. Jangan sampai dia menangis dan dia masam muka dengan kita. Ya.
Dia senyum. Dia faham. Macam puan kan, akak kan. Kita ni, anak bercakap ke anak tak bercakap, kita ibu ni, fahamlah. Anak tu nak marah ke, dia sakit hati kat kita ke, dia nak minta maaf ke. Kita tengok wajah dia pun dia tahu dia menyesal. Harap-harap ibu kita faham. Oleh kerana dia tak boleh mendengar, dia tak boleh bercakap, tapi dia senyum kat kita, harap-harap kita bersangka baik. Senyuman itu meredai, bukti dia reda dengan kita. Ciumlah tangan dia, cium pipi dia, cium dahi dia. Ada satu pak orang cium kaki, boleh tak? Boleh. Ya. Bukan ibadah ya. Bukan tunduk ibadah, tidak. Ini antara perkara-perkara yang penting yang kita kena lalui dalam hidup kita. Okeylah. Masa okey lagi, ada lagi 7 minit. Allah. Baik, kemudian perubahan benda baharu, iaitu hadis. Benda baharu ni benda yang berubah-ubah. Ialah perubahan sesuatu perkara tersebut daripada tiada kepada ada. Ini yang paling asas. Kita ni membuktikan kita ni makhluk yang dicipta oleh Allah kerana kita bermula dengan tiada. Sekarang kita ada. Persoalannya, adakah kita yang mengadakan kita sendiri atau kita yang mewujudkan kita sendiri? Jawapannya tidak. Habis takkan ada dengan sendiri? Tidak. Maka ada pencipta? Ada. Ini paling asas bukti bahawa kita ni makhluk. Maka ianya disebut sebagai makhluk kerana telah dicipta daripada tiada kepada ada. Sesuatu yang tiada kemudian ada, pasti ada yang mengadakannya. Okay? Sesuatu yang asalnya tiada, kemudian sekarang ada, pasti ada yang mengadakannya. Boleh? Ini kerana tidak mungkin sesuatu itu ada daripada tiada tanpa faktor yang menyebabkan kewujudannya. Mustahil. Akal kita tidak mampu menerima, mustahil ia mewujudkan dirinya sendiri daripada tiada kepada ada. Siapa yang mencipta dirinya sendiri? Saya ada dengan diri saya. Macam mana saya ada dengan diri saya sedangkan saya asalnya tiada? Macam mana yang tiada boleh mengadakan yang ada? Mesti yang ada yang mengadakan yang tiada. Okey ya? Ni tajuk ada ni sedap juga ni. Ada ni. Perkataan ada. Lepas tu saya selalu pesan pada diri saya, pada kita semua. Kenapa sekarang kita ada isteri, ada suami, ada anak, ada rumah? Ada apa yang kita ada ni? Kenapa? Sebab kita ada. Kalau kita asalnya tak ada apa yang kita ada hari ini. Jadi kita ada ni asalnya daripada tiada, yang mengadakan kita adalah yang sedia ada, iaitu Allah. Okey. Baik, sekarang mustahil. Mustahil. Maka wajiblah baginya ada pihak lain yang menciptanya. Maka yang mencipta itu dia adalah Allah. Dialah Allah. Kalau dulu dengan Habib Omar dulu, siapa dia yang mencipta kita? Dia adalah Allah. Tapi dia cakap apa? Huwallah. Orang Arab kan? Kita ni tanya, okey, siapa yang cipta kita? Dialah. Siapa dia yang mencipta kita? Dialah Allah. Tapi bahasa Arab, man khalaqana, siapa yang cipta kami kita semua? Huwallah. Maka dia ada zikir. Huwallah, huwallah, huwallah. Dia adalah Allah. Kul huwallah. Katakanlah dia adalah Allah. Tapi ada orang di luar sana dia pelik. Bila mana kita zikir huwallah. Huwallah, 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 huwallah. Ada zikir. Mana dalil? Kul huwallah. Katakanlah dia adalah Allah. Siapa dia? Ahad. Tuhan yang Esa. Sebab tu ada zikir Ahad. 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 Siapa zikir Ahad? Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi orang sekarang pelik. Saya tak pernah jumpa. You yang tak pernah jumpa. Orang lain dah lama dah jumpa. Saya tak pernah tahu. Ada orang ni, dia nak cakap dia ni hebat. Sepanjang saya belajar, saya tak pernah jumpa. You belajar apa? You tak pernah jumpa. Orang lain dah lama dah jumpa. Sepanjang saya belajar, saya tak pernah tahu. Dia nak kata sepanjang dia belajar. Lama mana you belajar? Ni dalam TikTok ni, duduk mendakwa diri ni. Mengatakan dia alim. Ni tak betul ni. Sebab saya belajar sampai ke tahap ni, saya tak pernah jumpa. Orang dah lama dah jumpa. Orang lain duduk kat pondok, buruk aja jumpa. You dah belajar sampai universiti, you dah belajar sampai doktor, you dah dapat profesor, you tak jumpa. Memang malanglah diri you. Minta maaf lah.
Tapi kalau cakap gini, kita pun jadi sombong juga. Allah pun marah juga kat kita. Orang belajar ke dalam gua tu pun jumpa. You tak jumpa. You naik flight pergi sana, tukar pergi sini, tukar pergi sini, you tak jumpa. Apa you belajar? Mana dalil? Kan kul huwallah, katakanlah dia adalah Allah. Katakan huwallah. Katakan ahad. Tuhan yang esa. Sebab tu di situ ada 3. Katakanlah Allah. Kul huwa. Katakanlah. Dia gini. Maqam kedudukan ni. Kalau kita orang awam kita ni. Bukan orang alim. Apatah lagi. Awam, alim, arif. Kita ni awam ni. Alim pun tak. Maka zikir dia. Ayat dia. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Ni maqam. Naik sikit. Kul huwallah. Naik lagi. Kul huwa. Ya. Dia. Siapa dia? Allah. Tidak ada dia selain Allah. Betul ya? Sebab tu kita bacakan Allah ni kadang-kadang la ilaha illallah. Kadang-kadang dalam Quran la ilaha illahu. Kadang-kadang la ilaha illa anta. La ilaha illa ana. Kata ulama maqam tauhid yang paling tinggi la ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Sebab tu Allah marah kalau orang guna aku. Aku pandai, aku bijak, aku hebat, aku kaya. Paling Allah marah. 2. Satu di kalangan jin, satu di kalangan manusia, Allah huban neraka. Di kalangan manusia yang kata aku, siapa? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku lebih baik. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Allah huban neraka dia. Di kalangan jin, namanya Iblis. Ana khairun minhu. Wahai Iblis, kenapa kamu tak boleh sujud pada Nabi Adam? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Allah humban, Allah laknat dia. Sebab tu jangan pernah mendakwa diri aku. Kerana tiada Tuhan, hanyalah aku, kata Allah. Boleh ya? Sebab tu salah satu belajar tasawuf ni, membuang keakuan diri. Allah. Okeylah, selesailah ni. Boleh juga zikir satu. Allah. 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 Ada orang kata dalam YouTube, ada orang tu dia kata apa? Zikir Allah sia-sia. Siapa sebut Allah sia-sia. Sedangkan dalam Quran mengatakan kulillah. Kulillah. Katakanlah Allah. Nanti saya bagi nak bagi lagi baru ni yang tak bagi satu lagi kan. Nanti saya bagi ayat Quran. Kulillah. Katakanlah Allah. Lepas tu ulama dia pun Allah, 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 Sidi Allah, 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 Al-Azimullah. Allah, Allah, Allah. Sidi itu Tuhan punya diri kita. Pemilik diri kita adalah Allah. Okeylah, ada soalan. Ramadan akhir dah ni. Kita kena banyak mohon maaf pada Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Anugerah Ramadan kadang-kadang kami banyak mensia-siakan pada amalnya, pada itunya. Ya. Ramadan yang terakhir. Saya satu sudut kita rasa sedih. Tapi hidup ni bukan dengan Ramadan. Hidup ni dengan Allah. Orang yang berinteraksi dengan Allah melalui Ramadan, dia akan terus datang ke rumah Allah. Kerana dia mencari Allah, bukan mencari Ramadan. Ni kena tengok lepas ni, siapa hilang? Siapa yang hilang? Sekarang ada satu agensi yang buat kerja mencari orang-orang yang hilang. Yang asalnya ada di bulan Ramadan, lenyap. Hilang di bulan Syawal. Puan-puan, kalau puan-puan meninggalkan, tuan-tuan meninggalkan masjid selepas Ramadan, tak datang. Tuan-tuan sedang menjadi hamba kepada Ramadan. Tanpa sedar.
Tuan-tuan hanya qiyamul lail pada malam 21, 22, 23. Tuan-tuan hamba kepada Lailatul Qadar. Tuan-tuan bukan hamba kepada Allah. Tuan-tuan nampak zahir, tuan-tuan rasa hebat, rasa mulia, rasa hebat sebab mencari Lailatul Qadar. Tuan-tuan sedang dalam masa yang sama syirik khafi, mencari makhluk selain Allah. Inilah tauhid, inilah tauhid. Apa makna tauhid? Satu saja, Allah. Satu je. Hidup ni hanya satu, Allah. Satu yang tiada duanya, tunggal, esa, Allah. Lepas tu macam saya sebut, baru-baru ni saya dengan syekh saya datang, dah balik dah. 3 hari, 2 malam dah, zikir Allah. Allah. Zikir macam tu kan, sampai satu masa, kita akan rasa, zikir dalam hati ni, dia jadi, oh macam ni rupanya. Ni saya kongsi sikit lah. Tapi kongsi sesuatu yang susah untuk diungkapkan sebab itu adalah rasa. Allah. Kita sebelum ni kita rasa okey dah. Okey macam mana? Dalam hati ni Allah, 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 Allah. Kita rasa okey. Rupanya belum okey. Apa yang okeynya? Bila mana hati kita sampai satu tahap. Apa tahap dia? Allah. Dia tak putus. Kita ni kena berhenti sebab kita habis nafas. Allah. Daripada solat, Allahu Akbar. Tak ada satu pun ruang yang lain masuk. Allah. Sampai satu saat kita sujud, dia jadi Allah. Barulah kita faham. Barulah kita faham ada ulama-ulama dia tak nak bangun daripada sujud. Sedikit perkongsian. Nanti tak apa, akan datang nanti kita khatam buku ni. Tapi kalau khatam buku ni, saya nak baca ada satu kitab tauhid dalam tulisan Rumi. Dia bahas 2, yang ni bahas 1 ni. Walaupun dah masuk sikit-sikit ke sini. Buku satu lagi, tapi yang tu saya baca pada jemaah yang Raudah tu. Tapi tak apa, tapi tu jemaah tu tak apa. Kita di sini dia bahas sikit. Yang ni dia banyak pasal akal. Yang ni 70%, 80% bincang akal, hati 20%, 10%. Tapi buku ke depan nanti kita bahas akal 10%, hati 90%. Daripada sini barulah kita masuk kitab yang ketiga, kitab tasawuf. Baru kita merasai. Kerana ilmu tasawuf adalah ilmu rasa, ilmu hati. Orang yang hati dia tidak bersedia, dia tidak akan mampu untuk memahami. InsyaAllah kalau Allah panjangkan umur kita, moga-moga Allah panjangkan umur kita. Tapi saya selalu cakap, dan saya selalu ulang. Ada petang semalam saya tertidur, saya rasa saya mati dah. Oi, seronok dah mati ni. Saya tidur. Penat. Saya tidur. Lepas tu melayang. Macam duduk kat langit. Macam lah kan. Yang ni sahaja ni orang. Saya sekadar cerita ya. Jangan, yang live ni jangan fikir sangat. Sekadar cerita. Mimpi je pun. Saya tidur mimpi. Mimpi naik. Lepas tu daripada atas tu. Melayang. Saya pun kata, aku dah mati ke ni ya Allah? Okeylah, seronok juga kalau macam ni mati. Lepas tu, alah sedar pula dah, ingat dah mati dah. La haula wala quwwata. Rupa-rupanya seronok mati ni. Dapat jumpa Allah. Allah Rabbi, la haula wala quwwata. Cakap tu dululah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin